Saya sebut begitu kerana saya nak sambung balik dengan soal kenapa kita untuk 20, 15, 10 tahun yang lepas tidak jemu-jemu dan henti-henti kita lawan UMNO Barisan Nasional. Kerana kita berdepan dengan kerajaan yang tidak ada aib, tidak malu, sebuah kerajaan yang zalim dengan rakyat sendiri. Kalau nak tahu kemuncak kezaliman itu, jangan toleh jauh, tengok kepada saudari Nurul Izzah di depan, ingat kepada saudara Anwar Ibrahim. Saya masa saudara Anwar Ibrahim dipecat umur 21 tahun. Saya datang daripada keluarga yang langsung tidak minat dengan politik, sebab kami orang miskin, tak ada masa nak fikir pasal politik, kerjanya nak cari makan. Saya balik daripada cuti luar negara Jun 1998, umur 21 tahun. Saya balik, saya tengok berita. Masa itu TV3 kata hitam-hitam lah, saya kata. TV3 kata putih, putih sangat-sangat, saya kata. Tiba-tiba tiap-tiap hari bila keluar cerita pasal orang tak setia ejen CIA, saya pelik. Saya pelik pakcik sebab TV3 yang sama, utusan yang sama, 2-3 minggu sebelum itu puji Anwar Ibrahim ini melangit tingginya. Rakan saya Cikgu Bat, September 1998 saya duduk kampung di Kemaman. Masa itu lebuh raya tak ada lagi, tak pernah naik kapal terbang dalam negara ini. Masa itu tak ada handphone, ni yang muda-muda ni tak tahu. Masa itu mana ada handphone, semua pakai landline. Ada kawan dari Kuala Lumpur telefon beritahu Anwar Ibrahim dah kena pecat 2 September hari itu. Masa itu juga saya bawa kereta pergi lapangan terbang Kuantan, naik kapal terbang buat kali pertama dalam hidup saya di Malaysia, sampai ke KLIA. 2 minggu saya duduk di Kuala Lumpur, tengok dengan mata kepala sendiri kezaliman dan pembohongan yang dibuat kepada Anwar Ibrahim. 16 tahun saudara-saudara, 16 tahun kami yang dulu muda sekarang dah tua. Saya dulu rambut penuh, sekarang sudah botak. Cikgu Bat masa muda dulu kurus, sekarang tembam. 16 tahun kita ingat. Saya umumkan rakan saya YB saudara Anthony Loh. 16 tahun saudara-saudari, saya ingat bila saya berada di dalam mahkamah lebih kurang sebulan yang lepas. Saya ingat takkan berulang lagi cerita zalim ke atas seorang manusia yang mahkamah boleh buat. Dalam hidup kita ni, tak kira lah kat Malaysia, kat mana-mana, orang tengok mahkamah sebagai tempat cari keadilan. Bila sudah hilang semua punca untuk kita dapat keadilan, kita pergi mana? Kita pergi mahkamah. Hanya di Malaysia, kalau kita dipanggil ke mahkamah dan kita jujur, mampus engkau. Hanya di Malaysia. Saya nak sebut macam mana sekarang ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Zaman yang mudahnya fitnah itu dibuat. Sebab itu selepas 4 tahun mengikuti kes Anwar Ibrahim sodomi tuduhan kedua ini, saya sudah jadi pakar. Dalam PKR, saya diberi tugasan yang khusus untuk mengikuti kes Anwar dan faham faktanya daripada A sampai ke Z. Sebab peguam ini kadang-kadang kita tak faham dia cakap apa. Dia cakap sama dia faham, orang tak faham. Jadi saya diminta untuk mengikuti kes. Kalau zaman dulu selepas Rasulullah, orang yang mengikuti hadis dipanggil perawi hadis. Zaman sekarang saya sudah layak dikira perawi kes. Oh, ingatkan nak suruh saya berhenti dah. Saya ni boleh dikira sebagai perawi kes sodomi 2 Anwar Ibrahim. Bila saya tengok saudara-saudari, yang zalim terhadap Datuk Seri Anwar itu satu perkara. Yang paling saya terkesan ialah menyedari betapa masyarakat kita sekarang ini begitu terdedahnya kepada dosa fitnah. Begitu mudahnya kita menanggung dosa fitnah, kerana begitu senangnya untuk mengenakan fitnah terhadap seseorang. Ambil contoh kes Datuk Seri.
Benda yang paling saya terkejut sekali apabila saya mengikuti kes itu, saudara-saudari, ialah saudara-saudari tahu ke tidak, Saiful Bukhari tak pernah berada di dalam kondominium pun. Kes ambil masa sampai 2 tahun, turun naik mahkamah. Kemudian dalam utusan Malaysia, tunjuk Saiful Bukhari, tunjuk tilam. Rupa-rupanya sepanjang perbicaraan makcik, tak pernah sekalipun pendakwa raya mengemukakan bukti bahawa Saiful ada dalam kondominium. Orang UMNO tak percaya, dia kata tak mungkin kot. Habis yang video itu apa dia? Satu-satunya bukti yang dikemukakan hanyalah bukti Saiful Bukhari, rakaman CCTV dia masuk dan keluar lift. Itu saja. Pukul 2.30 lebih petang itu, Saiful Bukhari masuk lift. Maka pendakwa raya kata, Yang Arif, ini bukti yang pertama. Tengok Saiful Bukhari masuk lift. Kami dah pucat lah. Oh, bahaya ni, ada video ni. Kemudian dia kata, bukti yang kedua yang mengesahkan bahawa ini berlaku, kami tunjukkan kepada mahkamah Saiful Bukhari keluar lift pukul 4.40. Dia masuk lift, dia keluar lift, tak ada kena-mengena dengan kondominium pun. Yang lebih teruknya ialah saya perhati masa dia keluar lift. Dia mengaku lepas dia keluar lift tu, dia keluar lift lepas dia kena. Saya tengok rambut tak kusut masai macam rambut saya. Saya tengok baju dia bagus, cantik. Yang paling saya terkejut dan saya kata budak ni memang celaka penipu, dia jalan tak kangkang. Dia jalan biasa je, tak ada kangkang sikit pun. Saudara-saudari, tahukah saudara-saudari, sepanjang perbicaraan kes di mahkamah, pendakwa raya tak pernah buktikan sekalipun bahawa Saiful Bukhari itu berada dalam kondominium. Kalau tidak berada dalam kondominium, macam mana perkara itu nak berlaku? Ingat, ini apa ni, zaman Bluetooth ke? Jenayah boleh berlaku, dia duduk dalam kondominium, dia kena liwat daripada duduk dalam lift. Tapi sebab itu saya kata ini zaman fitnah. Tidak penting semua itu. Yang penting ialah utusan Malaysia tunjukkan gambar Saiful Bukhari tunjuk tilang. Walaupun dalam mahkamah tidak timbul soal dia tunjuk tilang. Yang ada hanya di TV3 dan di utusan, kerana matlamatnya pakcik bukan kebenaran. Matlamatnya ialah untuk meracun dan membina skrip fitnah terhadap Anwar Ibrahim. 5 minit lagi, no? Okey, 5 minit lagi. Fakta yang kedua yang saudara-saudari, pakcik-makcik semua kena tahu ialah sepanjang perbicaraan itu, segala liputan berita fitnahnya memberi gambaran seolah-olah ada air mani. Ini ada budak-budak kecil ni, kesian kat dia. Kalau sebut cerita air mani dengan exhaust, boleh tutup telinga dia. Soalnya ialah UMNO kata dalam media mereka, bukti paling kukuh terhadap Anwar Ibrahim ialah adanya air mani dalam lubang exhaust Saiful. Pakcik-makcik nak tahu, begitu juga ceritanya. Sepanjang perbicaraan tidak pernah sekali pun dikemukakan bukti ada air mani. Tak ada. Macam mana dia cek? Saiful pergi buat laporan. Bila Saiful pergi buat laporan, doktor kata kami kena periksa exhaust kamu. Doktor pun buat apa? Doktor kamu naik atas tilam ni, tolong tongging. Saiful pun buat. Doktor ambil satu alat, nama alat itu ialah proktoskopi. Nama hebat canggih proktoskopi. Sebenarnya alat tu adalah batang paip saja. Dia masuk ke belakang, diintai lah. Dia tengok ada apa kat dalam tu. Dia ambil kapas, dia pun masuk, dia calit. Yang dicalit itulah dikira sebagai sampel. Kemudian sampel itu kononnya dihantar kepada makmal untuk menentukan ada ke tidak kesan-kesan ataupun tinggalan. Baik. Dalam mahkamah, air mani tidak pernah disebut, tidak pernah dikemukakan bukti, tidak pernah sekalipun timbul soal air mani. Yang timbul adalah soal DNA.
Ni adik-adik yang belajar ni memang tahu beza besar di antara DNA dengan air mani. DNA ini ialah sel kita yang paling kecil dalam badan kita. Maknanya rambut ada DNA, air liur ada DNA, peluh ada DNA, kulit ada DNA, semua ada DNA. Yang dikemukakan kepada mahkamah ialah kononnya apabila alat proktoskopi itu masuk, calik, hantar ke makmal, kononnya makmal menunjukkan ada DNA seorang yang disyaki Anwar Ibrahim. Itu saja dalam mahkamah. Sebab itu dalam mahkamah yang menjadi perbicaraan besar ialah tentang asal usul DNA, atau boleh diterima atau tidak bukti DNA itu, kod-kod DNA itu ditanam. Sebab apa? Sebab DNA memang boleh ditanam. Saya selalu berceramah dengan Abang Mat Sabu masa zaman-zaman itu. Mat Sabu selalu cakap, kamu Rafizi, kamu bergaduh dengan Syahrizad Jalil, kamu hati-hati. Dia sakit hati dengan kamu. Dahlah kamu ni selalu rambut luruh, botak senang. Syahrizad ambil rambut. Tiba-tiba satu hari kamu telah ditangkap oleh polis. Kamu tanya, sebab apa saya kena tangkap? Rupanya Syahrizad telah ambil rambut kamu, ambil DNA, pergi letak dalam exhaust lembu. Jadi kamu kena tangkap atas tuduhan meliwat lembu. Sebab keadaannya memang macam itu. Bila DNA ini dia boleh ambil mana-mana, dia boleh tanam. Dan sebab itu juga saya ingat masa saya kat London tahun 2000, masa itu ada bahas polemik besar tentang hukum hudud. Saya tanya seorang ustaz yang saya selalu pergi masjid di London. Saya tanya ustaz itu ustaz Pakistan, kenapa kita pengamal undang-undang Islam tidak masukkan soal DNA dalam hudud? Ini masa itu CSI baru keluar. Ini ada teknologi yang canggih, yang sah, boleh menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Kenapa undang-undang Islam tidak mengambil kira DNA masuk dalam hudud? Saya tanya. Ustaz tu jawab, kerana hebat dan maju sekali mana pun teknologi itu, dia terdedah kepada fitnah dan dia boleh ditanam. DNA ini boleh ditanam. Dia boleh ambil dan dia boleh letak mana-mana. Kita terkapai-kapai kerana kita tak tahu rambut kita, air liur kita dan lain-lain. Itulah yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar, saudara-saudari. Sebab itu sepanjang perbicaraan itu ia berkisar tentang bagaimana sampel itu diambil dan sampel yang mana yang dihantar ke makmal. Sampel itu diambil kononnya daripada lubang exhaust Saiful. Bila sampai ke mahkamah dikemukakan bukti B1, B2, B3, B4, B5. Tengok tarikh itu, tiba-tiba Peguam Bela Datuk Seri kata, ini tak masuk akal ini. Kamu kata Saiful Bukhari pergi buat pemeriksaan selepas laporan polis pada 28 Jun 2008. Ini sampel satu ni menunjukkan tarikh diambil dan disediakan 26 Jun 2008. Takkan ambil sampel 2 hari sebelum dia pergi buat laporan? Kantoi polis. Maka dalam mahkamah itu dibuktikan, ditunjukkan bahawa sebenarnya sampel-sampel itu telah pun disiapkan lebih awal dan telah ditanam lebih awal. Sampel yang diambil daripada lubang exhaust Saiful itu dibawa balik ke pejabat pegawai penyiasat Judi Pereira. Judi Pereira melanggar segala prosedur yang ada. Dia tidak bagi terus kepada makmal, dia tidak simpan di dalam peti sejuk, dia simpan dalam almari besi dia sehari setengah. Dalam masa sehari setengah itulah dia juga mengaku bahawa plastik simpanan sampel-sampel itu telah digunting, dan dia juga bersetuju di dalam mahkamah bahawa ada kemungkinan besar orang boleh tanam sampel DNA yang baru. Sebab itu saudara-saudari,
Kalau nak tahu atas pertimbangan itulah di dalam penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi dinyatakan bahawa oleh kerana asal usul dan juga cara DNA itu dikendalikan menimbulkan keraguan dan fitnah, maka mahkamah merasakan tidak selamat untuk menjatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Anwar, lalu bebaslah Datuk Seri Anwar. Sebulan yang lepas masuk mahkamah rayuan, saya berada di situ dan saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Malunya kita apabila 3 orang hakim Melayu Islam pakai tudung, tapi nampak gayanya Pak Cik Makcik, dia lebih takut dan taksub dengan pangkat dan ganjaran di dunia daripada dia takut apabila dia berdepan dengan malaikat dalam kubur apabila dia kena menjawab atas setiap keputusan yang dia buat. Apabila kita ada hakim yang sanggup jual maruah, rendahkan integriti dan nama baik institusi kehakiman semata-mata kerana dia nak pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman supaya dia tidak boleh bertanding di Kajang. Saya tengok sendiri, sebab itulah atas perkara itu saya balik, saya tulis buku. Saya tulis buku supaya dia jadi bahan rujukan kepada terutamanya anak-anak muda. Baliklah, bacalah, tak panjang, sekejap je boleh baca sejam, supaya kita faham bahawa kita bukan berdepan dengan satu kerajaan yang hanya menaikkan harga barang. Kita bukan berdepan dengan keborosan rosmah semata-mata. Kita berdepan dengan satu kerajaan yang zalim. Kita mesti kembali sedar bahawa yang kita lawan ini adalah yang zalim. Cara orang melawan kerajaan yang zalim tidak sama dengan cara kita lawan kerajaan yang hanya menaikkan harga barang, saudara-saudara. UMNO dah buat laporan polis atas dakwaan saya menghasut rakyat, membenci institusi kehakiman. Saya dah kena dakwa 7-8 dah. Kau nak dakwa satu lagi, apa bezanya, saudara-saudara? Lepas ini saya kena dakwa, buku ni akan meletup lagi. Jadi kalau tak beli, sila beli cepat-cepat. Kami tak ambil untung memang pada harga kos, kerana niat kami rakyat Malaysia mesti sedar bahawa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Kalau kita orang Islam, berhati-hatilah kerana begitu mudah untuk kita buat dosa fitnah. Saya nak tutup dengan perkara ini, saudara-saudari. Terutamanya macam UMNO lah, yang UMNO ni. Kamu boleh cemuh Anwar, kamu boleh kutuk Anwar, kamu boleh tertawakan Anwar. Berat mata kita tengok seksanya Anwar kena hina. Tapi saya tak rasa Datuk Seri ini terkesan, kerana dia tahu kalau dia susah di dunia ini, insya-Allah dia senang selepas dunia ini. Saya rasa tak, sebab itu dia tak bimbang. UMNO boleh kutuk Anwar, UMNO boleh ugut untuk penjara Anwar, tapi dia tahu menang di dunia ini tak sama dengan menang di dunia selepas ini, saudara-saudari. Tetapi kita orang biasa ini, yang tak tahu hujung pangkal, yang tak tahu fakta mahkamah, yang tak tahu bahawa Saiful Bukhari tak pernah berada pun dalam kondominium. Kalau kamu menyebarkan fitnah, kalau kamu sedikit pun buat komen di Facebook yang memfitnah Anwar Ibrahim, sebelum mati kamu carilah Anwar Ibrahim untuk minta maaf. Sanggup atau tidak kita bersekongkol dengan fitnah hanya kerana kita tidak mencari maklumat yang baik, dan hanya kerana kita mudah percayakan kepada fitnah. Jadi ingatan saya kepada semua, sebarkan kepada semua. Kamu benci Pakatan, boleh. Kamu benci PKR, boleh. Kamu suka UMNO, boleh. Tapi jangan kamu dengan hanya kerana sukakan UMNO itu, kamu tanggung dosa fitnah ke atas seseorang, kerana nanti dalam kubur kamu jawab. Kamu juga seperti mana hakim-hakim hari itu juga satu hari akan mati dan menghadap Allah juga, saudara-saudara. Jadi saya nak tutup di situ. InsyaAllah 1 hari bulan Mei ini kita ramai-ramai akan berkumpul di Kuala Lumpur, kerana kita sudah berjanji, bukan sebelum ini kita dah berjanji, selagi kerajaan ini tidak tumbang, kita akan lawan tetap
siap lawan. Betul ke tidak? Saya minta anak muda, lelaki, wanita, yang tua, yang muda, kita jumpa di Kuala Lumpur 1 Mei untuk kita suarakan bantahan kita kepada setiap benda yang zalim, yang menganiaya rakyat. Baik soal kehakiman, baik soal GST, baik soal kangkung, baik soal rosmah menggunakan wang kita untuk bermewah. Boleh ke tidak, saudara-saudari? Oleh kerana boleh, maka saudara-saudari juga boleh bagi sumbangan. Maka saya dengan ini mengumumkan, saya lancarkan kutipan untuk program kita pada malam ini. Kalau tak boleh bagi RM1, bolehlah bagi RM10, insyaAllah. Jadi akhir sekali, saya minta habiskan masa, cari maklumat yang tepat, sebarkan maklumat yang tepat. Kita berada dalam zaman fitnah. Hari ini hari Anwar, minggu depan hari kapal Sing, tahun depan hari saya. Tahun depan insya-Allah saya dijatuhkan hukuman gugur kelayakan sebagai ahli parlimen. Maka mungkin akan ada satu lagi pilihan raya kecil di Pandan. Saya jemput semua kawan-kawan dari Ampangan ke Seremban datang berkempen ke Pandan untuk kita mampuskan UMNO Barisan Nasional. Boleh ke tidak? Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!